Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Insyaallah kita sambung tentang ahkam at-tajarrud, ahkam at-tajarrud wa at-tasabbub lil-hikmah ats-tsaniyah. ولما كان الانتقال من عمل الظاهر إلى عمل الباطن لابد أن يظهر أثرها على الجوارح. قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. Ini awak boleh tengok bacaannya dalam video klip yang telah Ustaz upload yang terbaru. Cumanya sebagai huraian kepada pada topik yang kedua ni, Syekh Mu'taila Sekandari ingin menyatakan tentang hikam yang kedua, itulah iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Awak dah boleh tengok dan faham maksud dia sebenarnya dalam klip yang hikam yang kedua yang telah di-upload dalam klip. Maksudnya faham. Cumanya nak tengok, nak lihat sudut pandangan huraian yang dikemukakan oleh Syekh Ibn Ajibah dalam syarah hikam ni kan. Jadi lepas membincang tentang amalan-amalan zahir pada perbincangan yang pertama tadi, dalam hikam yang pertama kita lihat pergantungan amal kita, amal yang zahir. Biasa contoh kebanyakannya kan pergantungan amal kita yang zahir itu kita bincang pada hikam yang pertama. Dan amalan yang zahir itu sudah pasti dia terkesan daripada amalan batin kan? Mesti amalan yang zahir yang berlaku itu bertitik tolak daripada satu keputusan batin, itulah niat kita. Dan sudah pasti ada amalan batin kita, segala gerak hati kita, segala sifat-sifat yang kita miliki dalam hati kita tu berkesan kepada tingkah laku kita yang zahir. Sebagaimana Syekh Ibn Ajibah mendatangkan satu ayat Quran yang difahami secara isyarat. Ayat Quran ini menceritakan tentang bagaimana kedudukan ni, kenyataan Raja Balqis pada zaman Nabi Sulaiman dulu kan. Dia mengatakan kepada rakyat dia kata kerajaan ni, raja-raja yang apabila masuk dalam satu negeri, mereka akan merosakkan semua yang ada dalam negeri tersebut yang bercanggah dengan kehendak mereka. Jadi menunjukkan bahawa kerajaan Nabi Sulaiman itu memang surah hebat. Awak boleh baca dalam surah An-Naml kan. Saya ingat tentang kisah bagaimana Nabi Sulaiman berinteraksi dengan satu kerajaan sahabat Arab. Panjang lebar surah An-Naml. Jadi sebagai isyaratnya difahami apabila kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam hati, dia akan merosak, dia akan menghilangkan, mengikis segala sifat-sifat yang berlawanan dengan kerajaan Allah Taala. Maksud kerajaan Allah Taala tu macam mana? Apabila rasa kebesaran keagungan Allah Ta'ala, rasa ada Allah Ta'ala tu, sifat ingat pada ada Allah Ta'ala, keagungan kebesaran dia,
masuk dalam hati kita, akan hilang segala sifat-sifat mazmumah. Rasa ingat pada makhluk, ingat pada nafsu, inginkan kehendak tuntutan nafsu, semua sekali akan terhakis. Itu isyarat kepada apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Al-Ata'illah Sekandari dalam hikam ini. Jadi Ibn Ajibah mendatangkan pandangan, mendatangkan isyarat, makna isyarat yang dahulu. Dan bila dah hati itu kuat dengan suatu perkara, sudah pasti hati itu akan memaksa anggota zahir melakukan sesuatu. Jadi melakukan sesuatu, anggota zahir melakukan sesuatu, itulah yang dikatakan zuhurul athar. Zuhurul athar, terzahirnya kesan pada anggota zahir. Kesannya sama ada yang disebutkan di sini ialah at-tajri. Yang dimaksudkan di sini kesannya, ada contohnya disebutkan di sini ialah at-tajri. Apa dia at-tajri? Kita bincang di sini. Makna lafaznya, makna lafaz daripada perkataan daripada hikam yang kedua ni, hikmah yang kedua ni, Syekh Ibn Ata'illah kata, keinginan kamu untuk bertajrid, sedangkan Allah Ta'ala meletakkan kamu dalam di peringkat sebab dan musabab. Di alam sebab musabab. Ia merupakan suatu syahwah yang tersembunyi. Dan keinginan kamu untuk mengadakan sebab musabab, sedangkan Allah Ta'ala telah meletakkan kamu berada di tempat tajrid. Itu merupakan suatu hemmah yang rendah, satu penurunan daripada hemmah yang tinggi. Itu lafaznya begitu. Jadi kita nak faham secara mendetail lagi, kita baca syarah dia, yang mana tajrid itu dari sudut bahasanya merujuk kepada makna hilang, buang, tanggal. Menghilangkan, menanggalkan. Seperti kita jaratus taubat, saya meninggalkan, membuang, membuka baju saya. Membuka baju saya sehingga tinggal badang. Memisahkan baju daripada badan. Okey. Ataupun saya jaratul jildah, maksudnya buang bulu daripada kulit binatang. Itu dia sudut bahasa. Dan sudut sufi, menurut pandangan ahli sufi, tajrid itu mengandungi 3 bahagian. Tajrid dari sudut zahir. Tajrid kita faham makna dia. Makna dia apa? Makna dia meninggalkan, mengenepikan, membuang. Tajrid yang zahir, kita tinggal hak zahir. Tajrid hak batin, kita tinggal hak batin saja. Ataupun tajrid zahir dan batin sekaligus. Kita melakukan tajrid dari aspek zahir, batin sekaligus, ataupun batin saja, ataupun zahir saja. Apa makna tajrid zahir? Diterang sini. Dari sudut definisinya, itulah meninggalkan sebab musabab duniawi. Dan meninggalkan kebiasaan. Kharqu itu mencari, maksudnya meninggalkan al-awaid al-adah. Kebiasaan dilakukan oleh jismani kita, jasad kita. Kita makan, kita tidur, kita rehat, kita santai. Atau hak biasa-biasa jasmani kita buat, kita tinggalkan. Sebab-sebab duniawi, sebab-sebab yang ada berlaku di atas dunia ni, sebab musabab yang berlaku atas dunia ni. Lapar kena makan, ngantuk tidur, jahil kena belajar, nak cari rezeki kena berusaha. Kan? Sebab musabab kan? Kita tinggalkan begitu. Itu tajridul zahir. Okey, tajridul batin meninggalkan al-alaik an-nafsaniyah. Halangan-halangan, pergantungan-pergantungan tuntutan nafsu. Halangan-halangan nafsu. Dan halangan-halangan khayalan kita. Kita banyak ni halangan nafsu kita. Kenapa dikatakan halangan nafsu? Kerana kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti nak melawan nafsu.
Kalau kita tidak katakan nafsu itu sebagai halangan, maksudnya kita tuntutan nafsu, runtunan nafsu, kita ikut nafsu. Maka waktu itu kita tidak menghalang, kita buat apa yang nafsu mahu. Tapi kita tidak mahu buat apa yang nafsu mahu, kita jadikan nafsu kita sebagai, dari nafsu kita sebagai penghalang. Penghalang jalanan kita. Kita nak belajar, nafsu kita tidak mahu belajar. Penghalangnya apa dia? Penghalang nafsu dia tidak mahu belajar. Nafsu suruh rehat, suruh relax, jangan belajar. Biar jahil tak apa. Nafsu. Maka al-alaiq an-nafsaniyah, halangan-halangan nafsu. Halangan-halangan khayalan kita, waham kita, sangka-sangka kita. Kang, ustaz nak mari kang. Contoh. Tunggu lama ustaz nak mari. Kam gitu, kam gini, banyak. Maka kam gitu, kam gini itu sangkaan mereka. Kan lapor kan? Tak makan gini, kan lapor. Puasa-puasa kan lapor kan? Ada tak? Banyak kan? Banyak perasaan kan tu, kalau. Banyak dalam perasaan kita, halangan yang menghantui kita. Itu tajridul batin. Kita meninggalkan apa itu, semua itu. Meninggalkan kang tinggal. Allah ya tempat kata hati. Tak ada dah. Kang tak ada. Tak, segala halangan-halangan nafsu tu ditinggalkan. Itu tajridul batin. Itu maksud tajrid batin. Tajriduhuma dua-dua. Itulah meninggalkan segala penghalang-penghalang yang batin dan penghalang-penghalang yang zahir. Perkara adat kebiasaan yang dilakukan oleh yang diperlukan oleh jasad kita. Itu yang dikatakan makna tajrid dan tajrid zahir dan tajrid batin. Ini tiga aspek ni silih berganti dalam diri kita. Ada berlaku, silih berganti dalam diri kita. Sama ada kita sedar ke tak sedar ke, kita mahu ke tak mahu ke, kadang-kadang berlaku kita tak sedar. Okey. Ataupun boleh kita katakan, apa maksud tajrid ni? Boleh kita katakan tajrid ni ialah meninggalkan setiap perkara yang menghalang, yang mengganggu anggota badan kita daripada melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tajrid Allah. Tajrid al-batin kita boleh katakan sebagai meninggalkan setiap perkara yang mengganggu hati daripada merasa hadir ingat kepada Allah. Merasa hadir hati. Hadir hati itu maksudnya hadir itu maksud apa? Ada di hadapan ingatan hati kita. Ada dalam kesedaran ingatan kita. Hadir. Ghaib. Ghaib tidak ada. Tidak ada dalam kesedaran ingatan. Hadir ada dalam kesedaran ingatan. Ada dalam kesedaran ingatan itulah. Proses itulah yang dikatakan hudur. Hudur al-qalbi. Ataupun hadirul qalbi. Orang yang hadir hatinya. Apa maksud hadir hati? Kesedaran ingatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala hadir. Itu bagi hadir. Hudurul qalbi, hati dalam keadaan merasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hadir. Bukan hadir kita hadir. Oh, Muhammad tu hadir dalam hati saya. Hadir. Maksud hadir apa? Ingat sama ke Muhammad. Terbayang-bayang. Kan? Itu maksud hadir. Dan tajridu zahir wal batin apa dia? Ifradul qalbi wal qalibi lillah. Mengesakan ingatan hati hanya untuk Allah dan zahir hanya untuk Allah. Al-qalib itu al-zahirah hanya untuk Allah. Dua-dua itu. Okey. Itu dah sudut makna kita nak faham. Jelas. Dah apa pula maksud at-tajrid al-kamil fi dhahir? Tajrid yang sempurna pada zahirnya ialah dari aspek zahirnya apabila seseorang itu dapat meninggalkan semua sebab musabab
Nah, dan meninggalkan juga, mengasingkan diri daripada segala perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh yang dilakukan oleh perbuatan yang zahir. Seseorang yang berada dalam keadaan biasa. Ya. Muqtad siap ni pakaian biasa. Maksudnya pakaian biasa ni tuntutan jasmani yang biasa macam mana? Apa nak makan banyak, mengantuk nak tidur banyak, dah, sibuk nak rehat banyak, dah, malas nak banyak, rajin nak sikit, santai-santai, rehat-rehat nak banyak, sungguh-sungguh nak sikit. Itu kebiasaan nafsu kita nak. Buang, tinggalkan segala sebab musabab yang dilihat mengganggu hubungan perjalanan hati kepada Allah Ta'ala, ditinggal. Makan minum, sebab musabab lah tu. Sebab musabab, apa saja sebab musabab. Cause and effect, sebab musabab yang zahir. Batin pula ialah hati mengasingkan daripada, mengikis hati daripada segala sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat terpuji. Itu tajrid al-batin. Orang yang dapat meninggalkan segala sifat tercela, dapat menghiasi diri hatinya dengan sifat terpuji, maka dikatakan tajridul batin. Jadi oleh kerana itu, siapa sahaja yang boleh membebaskan zahirnya ataupun yang mendakwa zahirnya terbebas daripada sebab musabab, tak perlu sebab musabab. Saya tajrid zahir tak perlu sebab musabab. Tak perlu makan, tak perlu tidur, tak perlu apa kerja, belajar, tak perlu apa. Tapi batinnya tidak begitu. Batinnya sangat bergantung kepada makhluk, sangat bergantung kepada makan minum, sangat bergantung kepada pertolongan orang, pertolongan makhluk. Maka fahuwa kadzdzab, dia sebagai seorang pendusta. Seperti kedudukannya, contoh orang yang menyadurkan tembaga ataupun besi dengan perak, emas perak. Besi disadur dengan emas. Besi disadur dengan emas. Nampak? Macam gelang emas, sedangkan gelang besi. Nampak macam cincin emas, tapi cincin besi. Macam cincin perak, tapi cincin besi. Fiddah tu perak. Tak? Zahir comel, batinnya sangat utuh. Zahir comel, tutup aurat, sopan santun, batinnya bodoh. Kenapa? Buat jahat. Orang tak ada buat jahat. Orang baik tak buat. Maknanya saya senyap-senyap buat jahat. Zahir nampak macam warak je, baik je. Tu zahir. Batinnya buat jahat. Buat jahat tu kita fahamlah, masuk buat jahat banyak benda lah buat jahatnya. Umumkan saja. Contohnya hak zahir ni. Hak zahir ni nampak macam kita tidak berhajat kepada sebab musabab. Tak makan, tak minum, tidak mahu pertolongan orang semua sekali, tak perlu belajar, tak perlu apa semacam tu, tak perlu tajrid ni. Tidak ada hubung kait kita dengan sebab musabab. Kita tinggalkan sebab musabab yang zahir. Batin kita tak jadi menyatu. Batin kita sebenarnya, kita perlu makan, kita perlu minum, kita rasa nak sangat minum. Dalam kita jahil sebenarnya, bukannya alim, bukannya orang yang kenal Allah Ta'ala, jahil sangat tentang agama. Maka itu kadzdzab. Dan siapa yang mentajridkan batinnya tapi zahirnya tidak tajrid, dan dia mampu buat macam tu, fahuwa hasanun, comel. Dia mampu, hatinya dia bersih, hati dia bersegala sifat mazmumah, tapi zahirnya dia tidak tajrid dengan sebab musabab yang zahir dibuat. Dibuat sebab musabab yang zahir. Kedudukannya seperti orang yang menyadurkan perak dengan gangsa
ataupun dengan apa nama ni, dengan besi sebagai kata. Tapi sikitlah lawak macam ni. Dalamnya emas tapi luarnya dia sandung perak atau dengan besi ataupun dengan apa-apa saja yang tidak comel. Semuanya emas tu. Kalau orang boleh buat macam ni, baguslah kata Syekh. Tapi jarang orang yang boleh berada di tingkat ini. Hati baik. Zahirnya biasa-biasa je dia melakukan sebab-sebab yang biasa, pakaian biasa-biasa, makan minum dia biasa, semua sekali biasa. Dia macam orang biasa je. Macam orang biasa je. Tidur pun banyak juga. Malas pun banyak juga. Makan banyak juga. Tapi hati dia dapat bersih dari segi sifat mazmumah. Cakap banyak juga. Tapi hati bersih dari sifat mazmumah. Ada juga. Kalau tak nak punya boleh. Tapi jangan. Kalau macam ni kan. Biasanya kalau orang yang sifat zahirnya suka cakap banyak, hatinya sudah pasti banyak sifat-sifat mazmumah itu. Dengan mengumpaknya, dengan deki, dengan beci. Mesti ada kan? Itu contohnya kan. Okey. Barang siapa dapat menghimpunkan antara tajrid zahir, tajridai al-zahiri, tajridai al-zahiri wal batin. Asalnya tajridai ni buang nun kan? Tajridai al-zahiri wal batin. Jadi dialah orang yang betul berada di peringkat as-siddiq al-kamil. Orang yang dianggap sebagai emas yang disepuh. Sesuai untuk dimasukkan dalam khazanah para raja. Jadi ini antara makna yang umum berkaitan suasana orang yang bertajrid zahir saja, batin saja dan kedua-dua. Dan seterusnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini mengasas tarekat Syadziliyah lah. Syadziliyah. Dan Syekh Ibn Ajibah, Syekh Ibn Athaillah merupakan murid kepada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili ni. Murid dia lah. Okey. Kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, adab yang perlu ada seorang yang fakir. Al-fakir maknanya orang yang berasa bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Bukan orang fakir miskin. Orang fakir ni satu istilah yang merujuk kepada makna seseorang yang sangat bergantung harap kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Orang fakir. Ataupun as-sufi juga. Ialah orang sufi yang fakir ni, yang mutajarrid, yang berada di peringkat tajrid ni, perlu ada 4 perkara. 4 ciri yang penting. Pertama sekali, hurmatul akabir, hurmatu lil akabir, kena ada rasa hormat kepada guru-guru yang besar-besar. Al-akabir ni tokoh-tokoh, ulama-ulama sufi yang besar-besar. Mesti ada sifat tawadhu, mesti ada sifat hormat, rasa hormat. Itu. Bukan hormat zahir saja, hormat batin pun ada. Hormat zahir di hadapan mereka kita hormat. Hormat batin di belakang mereka pun kita hormat. Kita tidak mencela dia, tidak mencaci dia, tidak mengata itu dan ini, tidak mengurangkan kedudukannya. Itu sifat orang yang mutajarrid. Al-akabir ni orang yang hebat-hebat, ulama-ulama yang hebatlah. Ulama-ulama sufi yang hebat. Dan yang keduanya rahmah lil asagir, rasa siang rahmat kepada orang kecil. Orang kecil, budak-budak dan orang-orang yang awam. Orang awam ni al-asagir, orang awam. Termasuk al-asagir juga. Dan insaf. Ada sifat insaf, rasa insaf. Rasa sedar ke diri. Insaf terhadap diri sendiri. Bukan rasa diri ni hebat, rasa diri ni seseorang dan sebagainya. Tak. Okey. Yang keempatnya ada muntisar laha dan tidak rasa tak defensif. Tidak bela diri. Tak bela nafsu sendiri. Tu 4 sifat yang perlu ada kepada orang yang mempunyai berada di peringkat tajrid. Manakala adab orang yang fakir yang
mutasabbib yang mengambil sebab musabab, yang berada dalam keadaan memerlukan kepada sebab musabab, dia ada 4 perkara. Ciri yang perlu dilatih tubi yang dimiliki. Itulah berbaik-baik dengan al-abrar, dengan orang-orang yang baik, mualat, menyanjungi ataupun memberi kepercayaan kepada orang yang baik-baik, menjauhi diri daripada orang yang fasik, fujjar, dan berusaha mengadakan solat yang wajib itu dalam keadaan berjemaah, dan menolong fakir miskin sekadar yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Dan orang yang berada dalam keadaan tajrid zahir dan batin juga memerlukan kedua-dua adab-adab. Ini antara adab al-fakir. Jadi bila kita kata adab al-fakir al-mutasabbib ni, orang yang fakir, yang sufi, yang hatinya hanya untuk Allah dah, tapi dia juga memerlukan sebab musabab. Dia ada 4 perkara. Ada pun adab orang yang mutasabbib yang mengambil sebab, dia tidak fakir. Dia bukan seorang yang fakir, bukan seorang yang sufi. Fakir itu sufi lah. Hatinya tidak sentiasa bergantung harap kepada Allah Ta'ala, maka tidak menjadi orang fakir. Bukan fakir yang tidak ada duit. Orang fakir yang tidak ada duit itu hak zahir. Makna yang zahir itulah orang yang sentiasa berhajat pertolongan orang, minta bantuan orang, minta belah kasihan orang. Orang tu fakir yang zahir, orang yang fakir sungguh, fakir zahir. Fakir batin, orang yang hanya berhajat kepada Allah Ta'ala, tidak nampak orang lain boleh beri kesan, tidak nampak orang lain boleh tolong kita, tidak nampak sebab musabab itu boleh membantu kita, nampak Allah Ta'ala sahaja yang dapat membantu kita, yang kita rasa nak bergantung harap. Ini yang dikatakan fakir batin. Fakir ni lah yang dimaksudkan oleh Syekh Abu Hasan Asy'ari. Dia, kalau dia berada di peringkat sebab musabab, dia kena ada 4 ni. Okey. Antara adab orang yang mutasabbib, orang yang berada di alam sebab musabab, dia kena meletakkan diri dia pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk dia. Allah Ta'ala menjadikan dia itu berada di alam sebab musabab. Alam sebab musabab ni satu simbolik lah. Satu situasi. Alam tu situasi lah. Situasi keadaan yang memerlukan sebab musabab. Awak perlu tak? Perlu? Mana bukti perlu? Kalau saya tidak buat sebab tu, saya tidak dapat hasil musabab tu. Contohnya, awak perlu tak belajar? Perlu belajar. Sebab apa? Perlu belajar. Kalau saya nak belajar, saya jahil itu kesang sebab saya tak belajar. Bila saya belajar, masuk kelas ni, saya faham. Belajar tu sebab, faham tu musabab. Jadi, awak berada dalam keadaan itulah. Dalam suasana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, awak memerlukan sebab musabab. Jadi, adabnya, kita buat sebab musabab yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Nak pandai, kena belajar. Nak ingat, kena hafal. Jangan ikut kawan kita tu, dia tak hafal pun tapi ingat. Tu Allah Ta'ala kurni ke dia begitu. Saya tak belajar pun, saya duduk bilik tidur je. Tapi sampai masa saya boleh faham sangat. Ustaz beritahu semua betul belaka saya. Maksud saya begitu belaka. Saya boleh syarah mula. Tu dia berada di alam tajrid. Suasana tajrid Allah Ta'ala letak dia begitu. Dia tak belajar tak boleh. Tu tak ikut dia. Dia dia lah. Kita kalau tak belajar memang jahil lah. Jahil okey. Jahil murakkab. Kita jahil. Tak pandai. Maka dia berada di alam sebab musabab. Maka dia buat. Maka adab dia ialah dia kena buat apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dia. Dia siapa? Dia kena makan. Jangan ikut orang dok makan pun dok lapar. 2 hari dah saya dah makan ni. Tak lapar. Cek-cek doktor tak lagi awak. Macam mana? Tu
Allah Ta'ala letakkan dia dalam keadaan tajrid. Tidak memerlukan kepada sebab musabab makan. Tu dari aspek makan saja. Dari sudut ingat Allah Ta'ala belum tentu lagi. Nah, kita nak faham satu-satu ni. Tapi yang dikira di sini ialah tajrid dalam aspek hubungan dengan Allah Ta'ala. Nah, tak makan tak minum tu kerana asyik hati dengan Allah Ta'ala, lalu tak makan tak minum. Bukan tak makan tak minum. Tak teringat asyik hati kepada Allah Ta'ala dengan ibadat sehingga tak teringat nak makan minum. Tiba-tiba 2 hari dah makan. 2 hari dah tak makan. Tak lapar. 2 hari dah tak tidur. Tak mengatur. Kan asyik beribadat. Itu maksud dia. Kan? Ini dalam konteks kita. Jadi, kalaulah orang yang berada dalam keadaan begini, dia nak tajri. Kita perlu makan, perlu minum, perlu belajar untuk pandai. Tapi dia nak tajri, tak mau belajar. Biar Allah Ta'ala beri ilmu kita. So, kita buat ibadat je, tak usah belajar-belajar. Kunci bilik buat ibadat. Macam Quran, semayang, zikir, tak usah keluar. Tak usah makan. Tak usah pergi kelas. Boleh tak? Boleh kita buat. Tapi sebenarnya hati kita sangat gantung untuk rasa makan. Allah aku nak makan aku ni. No. Jahil, kalau rasa jahil, tak terasa sangat. Dia jahil. Tak terasa sangat, aku jahil ni, kena belajar. Tak tahu. Tapi kalau apa perut, aku perut ni. Mesti nak saya makan. Sebab jahil itu dia tidak menyentuh fizikal kita. Jahil perasaan tak tahu je, tak tahu apa, akal kita tak tahu, tidak ada maklumat apa ni. Jadi tak terkesan sangat. Tapi kalau lapar perut, dia terkesan. Zohir, tak menyebabkan kita rasa gelisah. Bila begitu keadaannya, kita kena sedar bahawa kita sedang berada dalam alam sebab musabab. Jadi kehendak seseorang itu melakukan tajrid, sedangkan Allah Ta'ala tajrid untuk apa? Untuk beribadat kerana Allah Ta'ala je. Nak baca je. Baca ibadat. Nak baca je. Tak mau makan, tak mau minum. Tak mau tidur. Nak baca je. Syok sangat dengar syarah hikam. Rasa nak belajar. Yang mari semangat ni balik belajar. Balik ni memang aku nak belajar je. Aku nak baca je. Dia pun buatlah apa yang dia rasa tu. Sedangkan dia sampai masa lapar perut dia nak makan. Sampai masa mengantuk dia nak tidur. Tapi dia buat juga. Maka itu merupakan suatu bentuk syahwat yang tersembunyi ada dalam diri kita. Tak sedar. Pasal apa dikatakan syahwat tersembunyi? Sebab nafsu kita dia kadang-kadang berhajat untuk rehat. Berhajat untuk rehat. Tapi dalam waktu yang sama juga dia tidak mampu, tak yakin untuk boleh menanggung kepenatan, kesusahan yang dihadapi itu. Diandaikan dia kata dia nak ibadat, nak baca saja, nak belajar saja, tak mau berhenti-henti. Takdirkan dia rasa letih penat. Dia rasa lapar sangat. Pada ketika itu dia akan rasa sanksi dah, aku tak boleh dah mampu dah, rasa dah letih dah. Tak boleh buat dah. Lemah lali dah. Masa tu dia akan cuba berpaling kepada sebab musabab mula cari mana nasi, mana air, mana tempat rehat ni. Mesti begitu. Itu tanda-tanda orang yang sedang berada dalam maqam ataupun keadaan sebab musabab. Okey. Jadi kalau begitu, kedudukannya lebih teruk daripada dia berada dalam keadaan sebab musabab. Mana lebih elok? Dia meninggalkan sebab musabab dalam keadaan dia memerlukan, ataupun dia melakukan sebab musabab tu kerana dia memerlukan. Ini mesti dah. Yang lebih eloknya, dia melakukan sebab musabab kerana dia memerlukan. Dan lebih teruk kalau dia akan hadapi yang menimpa kepada dia apabila dia meninggalkan sebab musabab dalam keadaan dia sangat memerlukan. Yang dikatakan khafiyah tu kenapa? Itu maksud nafsu. Itu maksud nafsu. Kita enggak ada dalam sebab musabab, tapi nafsu rasa nak inginkan ibadat terus.
Bukan sebab tamu fikir sebab musabak yang membantu jasad kita kuat. Tak? Yang membolehkan jasad kita rehat dan menjadikan ibadat kita sempurna akhirnya. Tak mahu. Itu dia katakan nafsu. Yang dikatakan al-khafiyah tu macam mana? Kalau tadi dikatakan asyahwah kan? Nafsu syahwah. Yang dikatakan al-khafiyah macam mana? Li'annaha fi zahiri azharat al-inqita' wa tabattul. Zahirnya nampak dia tu tidak berhajat pada orang, tidak memerlukan sebab musabah, tak payah makan, tak payah minum, dia terus buat ibadat, dia terus belajar. Bacanya zahir comel kan? Hebat lah dia ni, mujahadah dia, hebat. Dia boleh belajar apa nama ni, non-stop. Start pukul 8 sampai pukul 12 sampai pukul 4 sampai pukul 6, 8. Aisyah tu terus. Mananya makan, mananya tak ada. Okey. Maka zahirnya begitu. Inqita' wa tabattul. Dia boleh memisahkan diri daripada melakukan sebab musabab tu. Zahirnya nampak comel, cantik. Tapi batinnya tak penuh dengan rasa inginkan habuan nafsu tu, nak rehat. Tak? Ataupun kerana nak suruh lahir kekeramatan. Bila buat gini, lahir keramat. Okey, awak nak jadi apa nama ni, tak payah mari ilmu tak payah belajar. Tak payah belajar, tak payah pergi kelas. Awak kena duduk 40 hari baca qul huwallah. 40 hari 1000 kali baca ya. Setiap hari 1000 kali. Boleh? Boleh. Kita pun rasa sedap kan? InsyaAllah lepas 40 hari yang buat, 41 hari. 41 hari yang buat, awak akan jadi alim. Pandai. Ilmu tasawuf ni awak boleh cakap je tanpa belajar-belajar. Ilmu fiqh boleh tegang je makna hukum hakam yang tak belajar. Kita rasa macam mana? Gitu. Amalan tu pun baca Allah je. Bukan baca jampi-jampi. Baca Allah. Kita pun buat. Masa kita buat tu macam mana? Kita buat tu tak berhenti-henti ni. Nak 1000 kali. 1000 kali sehari. Letih lah. Kena buat pula sekaligus. Bukannya boleh asing-asing. Bahagi-bahagi. Kongsi-kongsi tak boleh. Buat sendiri. Buat 999. Terlelap tidur. Jaga-jaga. Nak sambung satu lagi tak boleh. Kena buat sekaligus. Ulang semula satu lagi. Tinggal hari kedua. Hari ketiga buat, hari pertama buat. Hari kedua tinggal. Sebab sibuk. Kena buat ulang daripada awal semula. Penat tak? Tapi kita nak buat juga. Paksa juga. Zuhirnya nampak molek tak? Kalau orang tak tahu sebab kita, orang tak tahu apa tujuan kita, bagus dia tu, ramah dia tu, baca Allah sibuk kali sehari, bagus. Tapi sebenarnya niat dia nak supaya timbul kekeramatan, kemuliaan yang dia disangkakan. Itulah alim. Ilmu laduni. Maknanya boleh ilmu tanpa belajar. Contoh saja ni. Maka ini dikatakan syahwah khafiyah. Zahir nampak cantik, hakikatnya tidak baik. Jadi kalau kita beramal satu perkara, jangan beramal kerana nak benda. Kena nak buat tu. Nak suruh jadi gini. Suruh jadi gini. Buat ni suruh jadi gini. Jangan. Buat kerana Allah Ta'ala. Tapi bila kita katakan buat kerana Allah Ta'ala tu, dia tahu hati. Dia tahu hati. Tak semangat nak buat. Sebab kerana Allah Ta'ala, biasa je. Tapi kalau ada kerana sesuatu, awak gini nanti jadi orang semua nak ikut awak. Semua kasih awak. Kita pun buat lah. Sebenarnya, itu salah satu bentuk tipu daya. Maka jangan buat amalan-amalan yang ada matlamat-matlamat tertentu tu. Yang khusus membantu nafsu kita. Kecuali apa yang diajar oleh Rasulullah, kata baca, barang siapa baca surah Al-Waqi'ah tidak akan ditipu oleh kepapaan. Maksud Rasulullah tu, bila kita baca surah Waqi'ah, kita faham intipati makna surah Waqi'ah itu, kita akan timbul satu rasa kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Kita gantung Allah Ta'ala. Maksud Allah Ta'ala akan jamin kita rasa memang. Tak apa-apa lah.
Bukan secara literal. Baca boleh, baca boleh. Ha. Jadi kalau tak baca, tak boleh. Kan? Lalu kita pun kadang-kadang, orang tu tak baca dia boleh kaya. Tak apa-apa. Kenapa kita baca pun apa juga. Pasal pun hati bertawa. Tahu hati dengan sabda Rasulullah tadi. Sebab kita sangat cenderung memaham secara literal gitu je. Tak. Jadi Rasulullah beritahu tu boleh buat. Rasulullah apa? Barang siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa wasami'un alim. Pagi-pagi tidak memberi mudarat sampai ke petang. Kita baca kena juga tu. Macam mana? Salah ke Rasulullah? Tak. Rasulullah kata dah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un. Dengan nama Allah Ta'ala yang mana tidak bermudarat kepada orang yang ada bersertanya nama Allah. Perasaan hatinya masa menyebut Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi itu, dia merasakan rasa berserta dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia berada di peringkat itu. Dia merasa Allah Ta'ala bersertanya. Rasa hadir ingat kepada Allah Ta'ala. Sabarlah orang gitu tidak bermudarat kepada dia. Nah, oleh apa sesuatu pun di langit atau maupun di bumi. Dan nak bermudarat apa? Tidak mengganggu rasa tauhid dia kepada Allah Ta'ala. Tidak mengganggu pendirian dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia dibunuh sekalipun, tidak mengganggu. Tapi kita melihat saya Zohir, lepas tu dia kena bunuh. Dia baca dah. Duduk dia tu kena apa-apa saja lah. Kemalangan. Dia baca dah. Bukan maksudnya dia tidak dipelihara. Hati dia dapat redha dengan Allah Ta'ala dengan kemalangan yang dimiliki, yang ditipanya. Pada ketika itu, beri mudarat tak kepada dia? Tak beri mudarat. La yadurru ma'asmi. Tidak beri mudarat pada dia. Tetap dia tenang dengan Allah, redha dengan Allah. Kan? Itu antara intipati makna yang perlu kita faham juga. Selain daripada Zohir yang kita inginkan. Okey. Ataupun apa sajalah. Min ghairi dhalika minal huruf. Huruf ni benda-benda yang sampingan-sampingan lah. Yang tepi-tepi. Dia tidak bermaksud, nafsu tu tidak bermaksud, bertujuan untuk mengiyakan, mengenal pasti terzahirnya rasa ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Rasa ataupun untuk mentarbiah rasa yakin kepada Allah Ta'ala. Bukan tujuan nafsu gitu. Maka sebab itu dikatakan khafiyah. Syahwah khafiyah terzahir dalam perbuatan yang zahir nampak ibadat. Zahir nampak ibadat. Bersendirian, beribadat, berturusan. Tapi hakikatnya ada unsur-unsur nafsu di situ. Gama, wali, lah. Al-wilayah tu kewalian. Kewalian tu rasa kedudukan yang hampir dengan Allah Ta'ala. Rasa nak tunjuk bahawa kita hampir Allah Ta'ala, orang lain tak hampir kita, hampir. Kan? Itu dia. Di samping itu juga, hilang daripada dia adab berserta Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tidak beradab dengan Allah Ta'ala, apa dia? Dia ingin membebaskan diri dia daripada peraturan Allah Ta'ala, sunnatullah, peraturan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah jadikan pada diri dia. Dia tidak sabar. Allah Ta'ala jadikan pada diri dia sebab musabar, nak belajar, nak pandai, kena belajar, nak faham, kena belajar. Tapi dia tak sabar untuk mengikut aturan sunnatullah Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta untuk diri dia tu. Dia buat apa yang dia kendaki dengan ikut nafsu dia. Itulah dia belajar, dia beramal. Dia tak belajar, dia baca, dia baca, dia zikir, dia tak belajar. Dengan harapan, dengan zikir dia, dengan amalan dia, dengan amalan khusus dia tu dapat menjadikan dia alim. Tak? Okey. Seterusnya
seterusnya. Ya. Tanda dia ni, petanda dia. Alamatnya, seseorang tu rasa selesa kalau duduk dalam sebab musabat. Rasa sesuai duduk dalam sebab musabat. Rasa boleh berterusan ketika berada dalam sebab musabat tu. Buat sebab, terhasil musabat. Nah, dengan mudah, terhasil natijah dengan mudah. Tidak ada halangan yang membolehkan kita, yang menjadikan kita boleh melakukan sebab musabat. Nah, jadi tidak jadi masalah. Maka ini antara tanda dia, antara tanda-tanda seseorang itu masih lagi berada dalam maqam sebab dan musabat. Macam kalau dia makan, dia kenyang, dia pun boleh buat kerja. Dia belajar, dia faham, dia pandai. Nah, dia buat ibadat, dia rasa mengantuk, dia tidur. Bila jaga, hilang rasa mengantuk, boleh buat ibadat lagi. Maka itu sebab musabat. Tak? Ya, kita lihat. Okey. Dan antara tanda lagi usul kifayah. Memadai dah. Memadai. Bila dia buat sebab musabat tu, dia rasa memadai. Dia tidak berhajat dah kepada orang lain. Nak tengok kepada orang lain, maksudnya minta tolong orang lain lagi lah. Dari sudut makan minum dia, pertolongan dia, untuk menjadikan dia tu boleh menyelesaikan kehendak dia. Tak, dia telah melakukan sebab musabat dia. Contoh dia nak makan. Dengan sebab dia cari makanan, dia usaha cari makanan, dia boleh makan, dia pun rasa memadai dan tidak perlu berhajat kepada orang lain dah. Sebab dia telah mengadakan sebab musabat. Pada ketika itu tanda bahawa dia sedang berada dalam sebab musabat yang Allah Ta'ala letak dia di situ. Dia tidak boleh pilih-pilih, reka-reka nak lari daripada sebab musabat. Okey. Ada orang yang mutajarrid, itulah orang yang dia apabila dia ingin. Orang mutajarrid, maksudnya orang yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala tidak memerlukan sebab musabat. Bukan dipaksa-paksa, tak perlu. Dia tak paksa pun, tapi sudah dia rasakan tak perlu sebab musabat. Tanpa paksa. Nah, contoh dia, you nak letak contoh dalam klik dulu. Kalau awak sekarang ni sedang belajar, awak tidak ada sebab musabat lain yang memerlukan awak keluar sekarang ni. Kan? Awak sedang belajar. Maka awak boleh terus duduk belajar dengan ibadat belajar ni. Tanpa awak cari sebab musabat lain. Ustaz lain tak cari awak, kawan awak tak cari awak, mak ayah tak cari awak, pentadbir tak cari awak, semua cari awak. Sebab awak berada dalam kelas. Awak belajar sekarang ni, 2 jam, direct je. Itu awak sedang tajrid dari satu sudut yang mudah untuk kita faham. Untuk kita faham yang mudah ni. Tiba-tiba awak nak cari sebab. Nak cari sebab kawan awak tak panggil pun awak dalam pustaka tu. Tapi awak saja-saja. Ustaz tak keluar sebab saya ada temu janji di pustaka. Kawan kata tak apalah, lepas kelas lah. Ataupun lecturer kata lepas kelas lah. Saya ada temu janji, lecturer tu panggil saya sekarang. Kata tak apa-apa pun. Saja dia reka cerita. Nak jumpa, nak keluar daripada tajrid, waktu tajrid ni. Waktu yang sedang awak boleh duduk rehat untuk fokus untuk belajar ni. Awak nak cari sebab musabat lain yang menghalang awak daripada boleh duduk dalam ibadat belajar ni. Maka gitu, kalau berlaku begitu tanpa sebab-sebab yang soreh, sebab-sebab yang pasti, yang jelas, ia merupakan inhitat, suatu penurunan, kejatuhan, kemelesetan daripada sedang berada dalam semangat yang tinggi, hemah yang kuat, kepada semangat yang rendah, hemah yang lemah. Awak sekarang ni bila boleh duduk belajar ni, duduk belajar sungguh-sungguh, fokus tanpa beri
tanpa diganggu oleh penghalang lain, awak sebenarnya ada hemah yang tinggi dah. Semangat dah. Tiba-tiba awak nak hilangkan semangat awak tu, kata nak pergi nak keluar cepat sikit sebab nak beli nasi beratur ke orang-orang. Tahu? Tak sempat habis nasi. Nasi buku. Nasi bajet. Sebagai contoh. Awak pun dengan sebab tu awak pun pergi keluar. Sedangkan awak tidak perlu pada sebab tu. Kan? Awak tak perlu pada sebab tu. Tapi awak keluar juga. Itu tanda dia awak sedang turun daripada hemah yang tinggi kepada hemah yang rendah. Ataupun kalau orang yang berada dalam wilayah kubra, satu kedudukan kewalian, kemuliaan Allah Ta'ala beri pada dia, dia boleh betul-betul hadapkan hatinya untuk Allah. Tiba-tiba dia nak keluar hati dia, ingatan hati dia daripada ingat hanya kepada Allah Ta'ala kepada ingat kepada makhluk-makhluk ni, kisah-kisah orang, cerita-cerita orang atau hal-hal lain. Dia turun kepada peringkat yang lebih rendah, yang lebih kecil, wilayah sughra. Wilayah kubra, wilayah sughra itu satu istilah sufi. Keadaan peringkat kesufian. Tapi nak menunjukkan kepada kita daripada hemah yang tinggi kepada hemah yang rendah. Okey. Kata Syekh Syuyukhina Sayyidi Ali Al-Jamal, Syekh Sufi. Kata Syekh Al-Arabi, Sayyid Al-Arabi Darqawi, kalau dikata macam mana dia nasihat murid dia, wahai anak muridku, kalau kamu dapati ada sesuatu kedudukan, keadaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mulia, lebih dekat dengan Allah Ta'ala, lebih manfaat dan lebih tajrid untuk kamu di sisi Allah Ta'ala, nescaya aku akan beritahu kepada kamu kedudukan itu. Tapi sebenarnya ahli tarikat ini, ahli sufi maksudnya, melihat tidak ada suatu pun kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan tajrid ini. Diibaratkan seperti emas. Emas yang lebih mulia daripada apa yang ada yang ada di alam ini. Sebahagian daripadanya lebih mulia daripada apa yang ada di alamnya gitu. Walaupun alam ni, seluruh alamnya dipenuhi dengan emas, sebahagian daripada makna tajrid itu lebih mulia daripada segala alam yang dipenuhi dengan emas ini. Itu maksud dia. Maksudnya kedudukan tajrid itu yang dimiliki oleh Sadah Sufiyah itu memang hebatlah. Memang sempurna. Sebab apa? Sebab ia hanya dikaitkan dengan makna kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Hubungan ingatan yang tulus hanya untuk Allah. Kan? Itu dia. Walhasil, ringkasannya, tajrid tanpa izin, kita nak berada dalam keadaan tajrid. Dalam keadaan kita tidak diizin oleh Allah Ta'ala untuk berada dalam keadaan tajrid, maka ia merupakan sebab. Kita masih berada dalam keadaan sebab. Tapi kalau kita berada dalam keadaan sebab, dengan izin syekh kita, guru kita, bahawa kita berada dalam sebab musabab, maka ia juga dikatakan tajrid. Maknanya ringkasannya, tajrid itu bila Allah Ta'ala kehendak kita begitu, baru tajrid. Sebab itu bila Allah Ta'ala kehendak kita begitu, baru sebab. Tapi kalaulah Allah Ta'ala tidak menghendaki kita berada dalam keadaan sebab, Allah Ta'ala memisahkan kita daripada memiliki sebab musabab, maka kita berada dalam keadaan tajrid. Allah Ta'ala mengizinkan kita begitu. Kan? Itu ringkasan. Tambih sikit lagi. Tambih. Semua ni, kenyataan yang kita bincang daripada awal tadi sampai sekarang, merujuk kepada orang-orang yang sedang berjalan, sedang berusaha melatih tubi hati mereka untuk berjalan menuju kepada keredaan Allah SWT. Bukan orang yang nak dengar-dengar saja, orang yang nak faham-faham saja, orang yang
berusaha membentuk, mendidik hati untuk menuju kepada kerajaan Allah Ta'ala. Begitu suasananya. Adapun orang yang al-wasilun, tadi as-sairun, orang yang berjalan. Bukan berjalan kaki. Orang yang berjalan menuju, orang yang membentuk hatinya dalam proses menuju kepada keredaan Allah SWT, melatih tubi, mentarbiah hati untuk menuju pada keredaan Allah SWT, itu dia katakan as-sair. Al-wasilun, orang yang sampai kepada mengenal Allah SWT, hati dia sudah dididik, dilatih tubi, ditarbiah sampai mengenal Allah SWT, hakikat kesempurnaan Allah SWT semuanya, dan tetap teguh di dalam perjalanan tersebut, maka mereka itu dikatakan al-wasilun. Allah SWT ini, kita percakapan, perbincangan kita ni tidak ditumpukan kepada mereka. Kerana mereka itu telah redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Taala telah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka itu telah di hati-hati mereka, diri mereka telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu mereka telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati mereka itu hanya diletakkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka itu membela diri hanya untuk Allah. Allah Ta'ala telah mentadbir mereka dalam segala urusan mereka. Allah Ta'ala memelihara segala sir-sir mereka. Nah, memelihara hati-hati mereka dengan cahaya-cahaya iman, cahaya makrifat kepada Allah Ta'ala. Maka pada ketika itu tidak lagi sebarang bentuk kegelapan maksiat, kegelapan nafsu, kegelapan aghyar, kegelapan makhluk-makhluk. Al-aghyar tu perkara yang selain daripada Allah Ta'ala, makhluk-makhluk. Semuanya itu tidak boleh mengganggu gugat kedudukan mereka. Kenapa? Allah tak patih hari itu. Dan inilah yang yang digambarkan berlaku kepada para sahabat. Walaupun mereka melakukan sebab musabab, tapi hati mereka telah dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada segala perkara lain. Zahir mereka melakukan sebab musabab, tapi hati mereka telah terpelihara oleh Allah Ta'ala daripada Allah SWT, daripada sebarang bentuk kegelapan nafsu dan halang-halang makhluk. Okey. Dan perlu kita ketahui bahawa mutasabbib dan mutajarrid ni, orang yang tajrid dengan orang yang mengambil sebab ni, orang yang mengambil sebab dan orang yang tajrid ni, kedua-duanya beramal untuk Allah. Bukannya orang tajrid beramal untuk Allah. Mutasabbib ni orang tak guna ni. Mutasabbib, orang yang melakukan sebab musabab, beramal untuk Allah. Orang yang melakukan sebab musabab itu untuk Allah. Jadi baik. Orang yang mutajarrid itu juga melakukan melalui jalan tajrid itu untuk Allah. Kerana setiap seorang daripada dua kumpulan tadi itu, semuanya nak menghasilkan, telah terhasil pada diri dia rasa benar hati kepada Allah SWT. Rasa benar hati berhadap kepada Allah SWT. Sidqut tawajjuh ila Allah. Benar hati berhadap kepada Allah Ta'ala. Maksudnya, hati tu rasa nak Allah Ta'ala tu betul. Bukan reka-reka, bukan buat-buat, bukan palsu. Kedudukannya sama seperti dua orang hamba kepada seorang raja. Raja tu berkata kepada seorang hamba yang pertama, kamu beramal dan suruh amalanmu tu kepada aku. Suruh aku buat tamu aku. Wakil. Amal dan suruh. Dia kata lagi, seorang lagi, yang kedua tu, kamu duduk depan aku, duduk dekat aku. Tak suruh pergi mana-mana, duduk depan aku ni. Aku urus bahagianmu. Tak suruh memang. Hak seorang tu dia suruh kerja. Kamu buat kerja. Serah usaha kerjamu kepada aku. Hak ni dia suruh kerja, suruh duduk saja depan ni. Hak suruh buat kerja tu mutasabbib. Hak suruh duduk saja tu tajrid. Hak ada molek duduk ni.
Dua-dua boleh belaka. Sebab apa? Sebab raja suruh. Raja suruh ha? Sebab tu kata, kedua-duanya aminan lillah. Semua beramal untuk Allah. Perbandingannya begitulah. Nah, walau bagaimanapun, orang yang mutajarrid ni, kesungguhan berhadap hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih kuat daripada orang yang mutasabih. Sebab apa? Sebab halangan-halangan hati itu kurang. Halangan-halangan yang menghalang dia daripada tulus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala tu kurang. Dan sebab itulah dia lebih kuat untuk fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Itu antara makna dia, insya-Allah. Boleh baca semula, boleh tengok semula nanti. Kalau tak faham, boleh buka dalam forum, nyatakan apa maksudnya sebenarnya begini. Minta kawan-kawan yang tak faham tu boleh kongsi pendapat, pandangan. Dan kalau tak boleh juga, boleh ustaz, mungkin ustaz boleh interact, boleh kongsi pandangan sama dalam forum yang telah disediakan dalam setiap topik itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.